Alhamdulillah kita menzahirkan dan merafakkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas limpah karunia-Nya yang kita masih lagi berkesempatan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan mendirikan solat secara berjemaah dan membaca hadis-hadis yang mulia untuk dijadikan panduan, pedoman dan amalan dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan dalam pertemuan pada malam ini, suka untuk kita sama-sama berulang kaji, kemaskan ingatan kita, kuatkan lagi kefahaman kita dan amalan kita. Baik, kita rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas kurnia kemampuan hidayah taufik kepada kita, yang mana Alhamdulillah kita melazimi solat pada waktunya, lebih mulia lagi dengan secara berjamaah. Baik, jadi sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ini, bagaimana dengan kita mendirikan solat fardu dengan ikhlas ini, Allah Ta'ala akan mengurniakan keampunan bagi kita. Baik, di sana lagi yang boleh kita tambah lagi adalah 3 lagi hadis Nabi SAW, yang mana kita boleh ikat, kita boleh jadikan suatu komitmen yang dilakukan bersama-sama dengan solat fardu. Kan setiap hari kan kita mendirikan solat sebanyak 5 kali solat fardu. Baik, di sana ada 3 buah hadis yang boleh kita jadikan amalan lagi untuk menambah nilai lagi. Itu yang pertama, hadis yang telah kita pelajari sebelum ini, bagaimana Nabi menyatakan tidak ada yang memisahkan bagi mereka yang membaca ayatul kursi selepas solat fardu, melainkan kematian, menghalang dia daripada masuk syurga, melainkan kematian. Maksud kata, insyaAllah pahalanya akan membawa kepada syurga. Yang kedua ialah zikir 33, ya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allah Akbar 33. Dan ditutup dengan yang terakhir itu supaya 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampai habis cukup 100. Baik. Dan satu lagi, yang tadi itu setiap kali selepas solat fardu, yang zikir 33 itu dapat keampunan dosa walaupun sebanyak buih di lautan, ya. Rasanya tak mampulah kita nak kira kan betapa banyak yang buih di lautan itu kan. Dan satu lagi, yang hadis yang menunjukkan waktu pelaksanaan yang lebih khusus, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, iaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sebanyak 10 kali sampai habis. Yang ini dinyatakan lebih khusus selepas solat fardu subuh dan selepas solat fardu maghrib. Jadi sebelum kita beralih kedudukan, selesaikan zikir yang 10 itu terlebih dahulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai habis sebanyak 10 kali. Dan dalam hadis tersebut dinyatakan fadilatnya, ganjarannya adalah yang pertama, pahala membebaskan 4 orang budak. Ya. Sekarang ni dah tak ada kan pengamalan hamba kan, tapi pahala itu dapat kita rebut 4 orang budak dibebaskan. Kemudian dinaikkan 10 darajat, diberikan 10 kebaikan, dan dihapuskan 10 kejahatan. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama cuba cari peluang ini. Tadi yang zikir 33 tadi itu, sebahagian ulama melihat benda ini besar nilainya, sehingga kan sebahagian daripada mereka melihat benda ini seolah-olah wajib bagi mereka untuk dilakukan sekali, dilaksanakan. Baik, Alhamdulillah, dan kita akan teruskan. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan perbincangan hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27, kita tengok dalam buku masing-masing. Al-hadis as-sabi' wal 20, hadis yang ke-27. Beza antara pahala dan dosa. Jadi malam ini insya-Allah kita akan melihat panduan daripada Nabi SAW bagaimana kita nak buat penilaian ataupun screening bagi sesuatu perkara itu, adalah adakah dia membawa kepada yang baik ataupun yang sebaliknya. Baik. Di sini ada 2 buah hadis ya dalam tajuk ini. Yang pertama kita bacakan hadis terlebih dahulu. Hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khulq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nawas tu saya rasa saya yakin dalam buku masing-masing semua dalam Rumi. Nawas itu ejaannya nun, waw, syaddah, alif dan sin. Nawas bin Sam'an. Sam'an, sin, mim, ain, alif, nun. Sam'an. Apa maksud hadis ini? Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang menggetarkan jiwa dan engkau tidak suka jika dilihat oleh manusia. Itu adalah hadis yang pertama. InsyaAllah kita akan bincangkan selepas ini. Baik. Yang seterusnya adalah hadis yang kedua. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala
Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu 'anil birr qultu na'am faqala istafti qalbaka al-birru matma'annat ilayhi an-nafsu wa matma'anna ilayhi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftautak. Baik. Maksudnya, ya, jadi sahabat Nabi ini datang kepada Nabi. Sebelum dia mula bertanya, Nabi dah tanya. Ini antara kehebatan Nabi kita SAW. Dia mendapat panduan dari Tuhan kita. Jadi Nabi tanya dia, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Ya. Saya menjawab, ya. Baginda bersabda, mintalah pendapat daripada hatimu. Mintalah pendapat daripada hatimu. Kebaikan adalah apa yang menyebabkan jiwa dan hati rasa tenang. Dan dosa adalah apa yang mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka telah berfatwa dan menyalahinya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Baik. Biografi ringkas perawi. Kerap kali kita ketengahkan antara tumpuan kita adalah kita nak mengenali kepribadian para sahabat Nabi SAW. Mengapa? Kerana mereka mendapat didikan secara langsung, secara terus daripada Nabi kita SAW. Baik. Di sini bagi Sayyidina Nawas ini, secara ringkasnya dapat kita ambil di sini adalah bagaimana ayahnya Sim'an bin Khalid telah mengunjungi baginda Nabi SAW dan Nabi berdoa untuknya. Jadi apa yang kita boleh ambil di sini ialah kita boleh amalkan budaya mengunjungi ziarah dan saling mendoakan. Mungkin kita menziarahi kawan-kawan ataupun guru-guru, tokoh-tokoh. Jadi sebelum berpisah maka minta untuk mereka mendoakan amalan yang baik, yang mulia. Dan sini terlihat dinyatakan juga beliau telah menghadiahkan kepada Nabi SAW 2 pasang selipar di mana baginda menerima. Ini juga akhlak yang kita dapat pelajari, budaya menghadiahkan, memberi hadiah dan menerima hadiah. Baik. Yang seterusnya ialah Sayyidina Wabisah. Wabisah ni je macam mana? Kalau ada pen, ada pensel, boleh catat Wabisah. Sebab kalau Rumi ni kita tak boleh nak beza. Boleh jadi Wabisah, betul tak? Kalau dia hesitation, macam mana? Yang mana betul? Jadi kalau sebahagian penulisan akademik, dia adalah dia punya transliterasi tu kan, dia nak bezakan macam mana. Tapi sehebatnya, paling tepatnya adalah kita mengetahui ejaan dalam bahasa Arab tersebut. Sebab tu hari ini kalau ada dalam kalangan masyarakat yang nak mempelajari doa, bacaan Quran, tak tepat kalau dia nak baca dengan Rumi tu. Kena tahu yang Arab ni. Wabisah ni ejaannya ialah waw alif ba sad, sad sebagaimana solat dan ta marbutah. Wabisah. Wabisah ibn Ma'bad, mim ain ba dan Ma'bad. Kita lihat di sini dinyatakan oleh pengarang kitab, beliau ialah seorang sahabat yang sangat kuat dan sangat gemar untuk melakukan pelbagai amal kebaikan. Perkara itu telah kita bincangkan sebelum ini dalam hadis yang telah kita baca sebelum ini, bagaimana para sahabat Nabi berlumba-lumba dalam usaha mereka nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau gemar dan sangat kuat untuk melakukan pelbagai amal kebajikan. Ya. Semua amalan wajib telah dilakukannya. Dulu kita dah bincang, kita dalam usaha kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala ini, amalan wajib tu dah memang pasti dah kena jaga sungguh-sungguh. Ya? Ibarat kata kalau kita naik kenderaan pada hari ini ataupun naik pesawat ke, kita akan pastikan kita pakai tali pinggang keledar, seatbelt. Itu adalah amalan yang wajib. Ya? Begitu juga amalan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW kepadanya dan juga yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat yang agung. Jadi amalan sunnah yang diajar oleh Nabi. Jadi macam tadi kita bincangkan ya, zikir-zikir yang boleh kita ikat diri kita untuk buat selepas solat fardu. Contohnya kita bincangkan tadi ya, zikir-zikir yang boleh dilakukan. Tetapi beliau masih merasakan mempunyai banyak waktu terluang dan tidak mengetahui kebaikan apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi sangat tinggi kesungguhan dan himmah mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
keistimewaan hadis ya. Jadi dalam kitab kita ni, di depan kita ini, insya-Allah telah dinyatakan keistimewaan hadis. Sekali lagi, ini adalah yang dirujuk kepada Jawami'ul Kalim, kehebatan yang ada pada baginda Nabi kita. Ucapan baginda Nabi ringkas, jelas, padat dan luas untuk dibincangkan, untuk difahamkan. Ya. Di sini dinyatakan tentang al-birru dan al-ith. Kebaikan dan berlawanan dengannya, iaitu kejahatan. Ya, baik. Komentar ulama, salah seorangnya Imam Ibn Hajar, sebenarnya yang tadi, ini adalah Jawami'ul Kalim, yang mana merangkumi ya. Al-bir itu merangkumi semua kebaikan, dan al-ithm itu merangkumi perkara-perkara yang mungkar, yang jahat, dosa, maka kesemuanya itulah merangkumi sekalian perkara ya. Baik. Okay. Mari kita lihat poin yang pertama yang dimuatkan oleh pengarang. Yang pertama, Imam Ibn Daqiq Al-Aid berkata, Nabi SAW bersabda, kebajikan itu keluhuran akhlak. Membawa maksud akhlak yang elok ini, yang mulia ini adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana Nabi bersabda menyatakan, Al-Hajju Arafah. Besar kedudukan haji ini ya, manasik haji ini. Ada sekalian perkara-perkara wajib, rukun yang perlu dipatuhi, dilaksanakan, dan dinyatakan Arafah. Nak menunjukkan bahawa ataupun tidak Arafah tu mesti kena ada. Nak menunjukkan kedudukannya ya? Al-Hajju Arafah. Dalam bahasa yang mudahnya adalah, kalau tak ada Arafah, tak ada haji. Begitu juga kebaikan ini, al-bir, husnul khuluq. Nah, kita kata, apa yang sangat utama, yang penting dalam kebaikan ini ialah apa dia? Husnul khuluq, kebaikan akhlak. Husnul khuluq. Baik. Kebajikan adalah perbuatan yang menjadikan pelakunya jadi baik. Selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Itu yang pertama. Baik. Di sini saya nak memetik penulisan salah seorang ulama Al-Azhar, Syekh Ain Jum'ah, di mana beliau menyatakan dalam hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita, hadis-hadis Nabawi yang sampai kepada kita ini, yang mana kita telah ambil kira yang berstatus lemah, yang berstatus hasan, berstatus sahih, sama ada yang makbul ataupun yang mardud, jumlahnya kesemua itu kira-kira 60,000. 60,000 kesemuanya itu. Baik. Daripada 60,000 itu, 2,000 hadis sahaja yang berkaitan dengan fiqh dan syariah. 2,000 hadis yang melibatkan hukum hakam, panduan pelaksanaan ibadah dan seumpamanya. Bakinya berapa? 58,000 lebih kurang. 58,000 itu adalah berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan rapat berkaitan dengan akidah, yang dihubungkan kepada Nabi ya, oleh Nabi SAW dengan ibadah kepada Allah, mengisahkan Allah, menaruhkan harapan kepada Allah dan membenarkan janjinya. Jadi nak beritahu, dari segi dalil itu sendiri telah mengajarkan kepada kita banyak hadis yang bertemakan akhlak. Okay, baik. Okay, seterusnya, yang kedua, sebagaimana penulis kitab menyatakan, wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin, yang dimaksudkan dengan berakhlak baik itu jujur dalam bermuamalah. Muamalah ya. Macam mana nak faham muamalah? Kalau kita ikut pengajian fiqh muamalat, apa tajuk-tajuk dia? Apa dia? Jual beli, ar-rahnu ya, wadi'ah dan berikutnya. Maksud kata yang melibatkan transaksi ataupun hubungan kita sesama makhluk ya. Kemudian satu dalam berusaha, benda ni tak dapat lari. Kita hidup perlukan ikhtiar usaha kita, sebagaimana dalam Al-Quran sendiri nyatakan ayat, kita akan diganjari, diberikan ganjaran berdasarkan usaha kita. Al-kasbu laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kita berusaha, jadi kena ada
panduan dan ada kesungguhan dalam berusaha, ada kesantunannya. Seterusnya, adil dalam hukum. Ini lebih khusus lagi kepada mereka yang terlibat dengan kuasa, dengan sistem kehakiman, keadilan. Namun di sana, dalam pelbagai peringkat, memang kena ada keadilan dalam kita menghukum. Umpamanya, kita dalam situasi kita hari ini, orang awam yang dihadapkan dengan pelbagai isu, umpamanya isu yang kontroversi. Jadi perlu melihat secara adil, dengar daripada kedua-dua pihak ataupun semua pihak yang terlibat. Apa-apa permasalahan yang ada, yang wujud, perlu dengar daripada semua sumber yang ada supaya kita dapat berlaku adil. Sama juga bagi superior di tempat kerja. Jadi sebelum dinilai prestasi kerja staf tersebut, maka kena dapatkan maklumat secukupnya. Ya. Baik. Seterusnya, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan. Ya. Bersungguh-sungguh dalam melakukan kebajikan. Sebelum ini dalam perbincangan 40 hadis akhlak mulia, kita telah nyatakan, kita pernah bincangkan bagaimana kesungguhan ini memang diterapkan, diajar oleh agama kita. Baik. Masih lagi dalam poin yang kedua, kadang-kadang dikhususkan berbuat kebajikan itu kepada kedua ibu bapa. Ya, sebagaimana hadis yang menyatakan, berlaku baik kepada siapa nak kena buat, kepada mak diulang sebanyak 3 kali, kemudian baru ayah. Dalam hadis di sini yang dinyatakan di sini, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kepada siapakah sepatutnya aku berbuat kebaikan, kebajikan? Nabi jawab, ibumu. Mulakan dengan ibu. Kemudian beliau bertanya lagi kepada siapa? Nabi menjawab, bapa. Seterusnya beliau bertanya lagi kepada siapa? Nabi menjawab, kemudian kepada yang paling dekat, dan seterusnya. Lihat bagaimana susun aturnya. Mulakan dengan ibu, kemudian dengan ayah, adik-adik, dan seterusnya. Makin lama makin keluarlah. Tapi di sini kita dapat lihat dimulakan dengan yang paling dekat. Apa peribahasa Melayu tu? Kera di hutan disusu, anak di rumah kelaparan. Itu boleh kait tu kepada hadis ni, yang mana Nabi mengajarkan mulakan dengan yang paling dekat. Cantik lah peribahasa tu. Kalau kita ingat, kera di hutan disusukan, tapi anak kat rumah dibiarkan kelaparan. Sama juga dulu kita bincangkan bagaimana kalau orang yang nak bersedekah ini, kalau yang tak mampu ni, dia teringin juga nak sedekah, dia kena pastikan tanggungan dia cukup dulu, baru dia boleh nak sedekah kepada selebih itu. Janganlah pula kan, dia sendiri tak berapa mampu, keluarga dia pun tak berapa senang, dia abaikan keluarga dia dahulu. Dia utamakan mereka yang di luar sana. Jadi perlu disusun dengan baiklah di prioriti tersebut. Baik. Seterusnya kita masuk kepada poin yang ketiga. Di sini dinyatakan beberapa pendapat ulama berkenaan dengan kebaikan, antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kebajikan itu sesuatu yang mudah. Antaranya ialah wajah yang ceria dan kalam yang lembut. Ya. Jadi ini adalah pendapat beliau yang mana kita boleh ambil faedah, buat yang mudah. Ya. Kita lakukan wajah yang ceria dan kalam yang lembut. Jadi di sini saya tertarik untuk sebutkan semula dalam perbincangan sebelum ini. Dinyatakan dalam kitab Al-Madkhal yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajj. Beliau memperincikan perbincangan tentang bagaimana kita boleh menghadirkan niat. Dinyatakan bahawa dalam kalangan para sahabat boleh jadi di antara mereka itu, bila nak keluar pergi ke masjid, mereka menghadirkan sampai 50 niat. Antaranya apa dia? Antaranya ialah kalau ada perkara yang memudaratkan di jalan tersebut, dia nak alihkan. Kemudian kalau dia jumpa orang susah, dia nak bantu. Kemudian kalau dia ternampak suatu bentuk ataupun perkara-perkara yang mengaibkan ataupun yang diharamkan, maka dia nak tundukkan pandangan. Dan kita boleh tambah lagi, antaranya juga adalah kita boleh jumpa dan mempamerkan wajah yang ceria. Ini kita boleh lakukan insya-Allah. Dan kalam yang lembut, bagi salam ya. Itu semua peluang-peluang kebaikan yang ada. Sama juga lah esok hari Isnin nak pergi kerja kan, cuba buat suatu tambah nilai.
InsyaAllah sebelum pergi kerja esok, niatkan hari ni insyaAllah bila ada peluang jumpa, saya nak mula bagi salam. Mula ada senyum. Kita tak rasa benda ni sebab kita berada di tempat yang majoriti bekerja orang Islam, banyak orang Islam. Bila kita berada di tempat negara bukan Islam, maka kita akan terasa nilai bagi salam. Sebab salam ini kepada orang Islam juga kan. Baik. Yang kedua di sini nyatakan yang dikehendaki dengan kebajikan itu yang semua jenis ketaatan yang zahir dan yang batin, yang terjelma secara luaran dan yang berada di dalam kita. Baik. Perkara yang keempat, dinyatakan di sini beberapa mutiara kata berkenaan dengan keunggulan dan kemuliaan akhlak. Antaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menggambarkan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Untuk kita faham bahawa Nabi menterjemahkan, menzahirkan akhlak-akhlak yang terkandung dalam Al-Quran. Baik. Seterusnya, sesungguhnya agama semuanya akhlak, melibatkan akhlak. Dulu salah seorang guru kita beritahu akhlak yang elok ni kena bagi perhatian. Sebab orang-orang bukan Islam, mereka lebih nampak pada akhlak kita. Mungkin mereka tak faham apa yang kita baca Al-Quran tersebut, tetapi akhlak itu mereka akan nampak. Bila berjanji waktu, kita tepati masa. Rumah bersih. Lebih-lebih lagi kalau di kawasan kejiranan yang ada Islam dan bukan Islam, maka mereka boleh melihat bagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh agama Islam ini, bersih ataupun tidak. Baik, seterusnya dinyatakan juga akhlak ini tertegak, umat ini tertegak dengan akhlak. Bila runtuh akhlak, runtuhlah umat tersebut. Baik. Perkara yang kelima, perkataan al-bir membawa makna banyaknya kebaikan sebagaimana surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolonglah antara kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa. Lihatlah digandingkan al-birri dengan at-taqwa. Dan jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan pencerobohan. Yang seterusnya yang keenam adalah kitab Al-Wafi. Yang mana kitab Al-Wafi? Ini kitab Al-Wafi lebih khusus ya. Dia satu kitab yang berasingan yang khusus lagi lah. Kalau tuan-tuan perempuan nak mengkaji, insyaAllah dia ada juga terjemahan yang telah dibuat. Kitab Al-Wafi ni dia lebih terperincian, banyak dia punya poin-poin dia. Baik, dalam kitab ni nyatakan dosa ni ada dua alamat dia, ada dua petanda dia, ada dua indikator dia. Apa dia? Yang pertama, secara dalaman, jiwa rasa gelisah, resah dan melarikan diri dan benci kerana jiwa tak rasa tenang terhadapnya. Nabi bersabda yang bermaksud dosa adalah sesuatu yang menimbulkan perasaan serba salah dalam jiwa. Itu dia, yang pertama. Telah sahih daripada Ibnu Mas'ud bahawa beliau berkata dosa itu menyakitkan hati. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau nak buat latihan eksperimen, cuba buka media sosial pada hari ini. Kita boleh lihat tulisan-tulisan yang kita pun rasa tak setuju, yang membabitkan aib-aib peribadi, yang membabitkan kata-kata kesan. Itu boleh dijadikan eksperimen. Kalau kita rasa tenang dengan kata-kata kesan tu, ada benda yang tak kena dengan kita. Sebab secara fitrahnya kita tak akan selesa dengan benda-benda yang tak elok ya? Manakala alamat luarannya pula ialah rasa tidak enak untuk memperlihatkannya kepada orang-orang yang disegani, tetapi dengan syarat adalah perasaan tersebut dan lahir disebabkan dorongan agama, bukannya dorongan biasa. Alamat luaran pula ialah benda itu kita rasa malu, rasa segan kalau diketahui oleh orang lain. Oleh sebab yang demikian, kita lihat kalau ada berita-berita yang melibatkan kes-kes yang dihadapkan ke mahkamah, apa kesalahan buat? Kebanyakan kesalahan. Apa yang mereka lakukan? Walaupun mereka belum lagi disabitkan dengan kesalahan tersebut, tutup muka betul tak? Ada yang jaket, ada guna tangan. Ada juga yang berani yang menunjukkan muka. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kita dapat bayangkanlah kalau kita buat benda tersebut, kita rasa hati kita merasa tak selesa, tak sedar hati.
kenang kembali zaman sekolah dahulu. Mungkin cikgu disiplin, naik ke pentas, nyatakan selepas ni akan dibuat pemeriksaan. Contohnya ada kes pencurian ke. Jadi kalau kita ada suspek yang mencuri benda tersebut, dah mula rasa tak sedar hati dah. Kalau terbongkar nanti macam mana? Itu adalah perkara-perkara yang dapat kita kaitkan. Hati kita ini secara fitrahnya akan tenang dengan perkara kebaikan dan tak tenang dengan perkara yang tidak baik. Baik. Jadi bila terhimpun dua alamat ini, maka insya-Allah seseorang itu dia berada pada martabat yang paling tinggi untuk mengenali dosa kalau dia keliru. Baik. Di sini dikemukakan, dibawakan ayat dalam surah Al-Anfal yang menggambarkan para orang yang beriman itu bagaimana. Yang pertama di sini nyatakan, apabila disebutkan nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dibacakan ayat kepada mereka, mereka menjadi bertambah iman kepada Allah. Setelah nyatakan mereka itu mendirikan solat, menggunakan harta yang digunakan oleh Allah untuk berinfak, dan mereka lah orang yang beriman sesungguhnya dapat darjat yang tinggi di sisi Allah, keampunan dan kurniaan yang mulia. Ya. Baik. Perkara yang ke-8, kebenaran boleh diketahui melalui fitrah manusia. Tadi kita telah sebut, Nabi bersabda bahawa kebajikan itu adalah sesuatu yang mendatangkan ketenangan dan dalam hati dan jiwa. Baik. Bila kita baca Al-Quran, sama ada secara terang-terangan ataupun bersendirian, InsyaAllah dalam kedua-dua situasi kita akan rasa tenang. Umpamanya kalau kita rahsiakan sekalipun, boleh jadi seseorang itu dia istiqamah, tiap-tiap hari dia akan habiskan satu juzuk Al-Quran secara rahsia. Dia akan cari waktu untuk bersendirian, tak diketahui, sebab bagi dia nak cuba jaga keikhlasan dia. Dia dah cuba rahsiakan, tapi tiba-tiba terbongkar juga. Walaupun terbongkar, dia masih lagi rasa tenang, sebab dia buat benda yang betul. Manakala benda-benda yang sebaliknya, nak buat terang-terangan pun rasa tak berani. Kalau buat sembunyi-sembunyi pun, kalau dipecahkan rahsia pun, dia akan rasa malu. Dia tak mahu benda itu diketahui oleh orang lain. Hari ini pernah dengar kan istilah fake account kan? Betul tak? Fake account. Siapa yang buat fake account ni, boleh check lah. Friend dia agak limited, nama pun pelik macam. Dia lah yang paling tahu lah, dia akan komen fake account. Itu contoh yang kita boleh lihat lah. Kalau dia betul-betul berani, gunakan profil yang sebenar. Tapi kalau guna profil sebenar apa dia? Jadi risiko cyberbully pula, betul tak? Nanti orang akan geledah habis. Itu antara hari ni lah keadaannya, cyberbully kan. Kemudian di sini nyatakan dalam hadis Nabi, setiap bayi dilahirkan dalam kemurnian fitrahnya, dalam keadaan suci. Baik, yang seterusnya, Allah Ta'ala telah menyatakan bahawa hati orang itu sentiasa tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Zikir ini, apa yang kita ungkapkan secara lafaz itu adalah salah satunya. Namun di sana kalau kita nak memahami zikir ini lebih mendalam lagi, zikir itu juga dalam bentuk tindakan kita, dalam bentuk makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Yang ke-9, harus kembali kepada hati dan jiwa dalam penentuan sesuatu dengan syarat ia istiqamah pada agamanya dan mempunyai ilmu. Asasnya kena faham halal dan haram. Ya, halal dan haram. Baik. Yang ke-10 lah. Okey, yang ke-10 yang terakhir, dan saya pun ada satu contoh yang boleh kita bawa. Yang ke-10 dinyatakan di sini, janganlah seseorang berasa terpedaya dengan suatu fatwa, lebih-lebih lagi jika terdapat padanya rasa keraguan. Okey, di sini macam kita dah faham, saya bawa salah satu huraian daripada penceramah yang ada di Malaysia juga. Beliau menyatakan, umpamanya kes yang dibawa ke mahkamah, umpamanya tuntutan tanah, umpamanya kita dah tahu dah, kita sendiri yang telah mengalihkan batu penanda tanah tersebut. Kita sendiri yang buat. Kita buat senyap-senyap, kita yakin bahawa kita yang buat.
dengan tujuan kita nak luaskan lagi tanah yang dituntut oleh kita. Kemudian kes itu dibawa ke mahkamah, dan kita pun bawa, kita dah hire peguam-peguam yang hebat yang boleh menggunakan pelbagai hujah, ya. Dan di pihak yang sana pula mungkin peguamnya tak sehebat yang peguam yang kita bawa. Manakala keputusan hakim ni pula berdasarkan hujah-hujah dan proses-proses yang berlaku di mahkamah. Tak ada kata keputusan hakim kata kita betul, tapi kita dah tahu sebenarnya kita sendiri yang mengalihkan batu tanda tanah tersebut. Jadi lihat di sini, itu kita nak kaitkan di sini. Walaupun fatwa, walaupun keputusan mahkamah itu menyatakan tanah itu tanah kita, tetapi sebenarnya kita tahu asalnya dahulu kita yang berlaku curang, berlaku tidak amanah, kita yang mengalihkan batu tanda tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, perkara ini dapat menjadi panduan kepada kita. Tanya balik diri kita, tanya balik hati kita, tindakan tersebut menyebabkan kita rasa tenang ataupun sebaliknya, ya. Semasa buat tuntutan, claim, ada business travel ke, fikir balik, berhati-hati untuk buat claim tersebut. Adakah kita dapat entitlement untuk claim mileage tersebut? Pernah kes-kes yang saya terbaca, mereka travel satu kenderaan, tapi dua orang claim mileage yang sama. Mungkin perkara tersebut bersalahan dengan polisi syarikat, akhir sekali jadi kes disiplin lah. Itu adalah contoh yang kita boleh ambil pada hari ini. Sebelum kita buat suatu tindakan tu, kita boleh minta pandangan ataupun fatwa daripada hati kita, asal tenang ataupun tidak, ya. Mudah-mudahan mendapat faedah. InsyaAllah kita boleh jadikan panduan pada malam ini untuk dibawa dalam kehidupan kita, insyaAllah. Sekali lagi kita ulangi bahawa perkara yang baik ini akan membawa kepada ketenangan hati, manakala benda yang tak elok, yang jahat ini akan membawa rasa gemetar, tak suka diketahui oleh orang lain. Mudah-mudahan mendapat faedah. Ada sebarang pertanyaan ataupun penambahan idea, perbincangan, silakan. Tak ada, InsyaAllah itu sahaja. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita dengar azan dan jawab azan dan berdoa kepada Nabi selepas azan tersebut.